Dalam rumah tu siapa? Ni Syazwani. Danish. Cikgu kita orang dekat library. Oh, library. Library boleh dengar bising ke? Pakai earphone. Okeylah, saya nak sambung hari ni ya dengan bab yang seterusnya jika tidak ada isu tentang kajian kes. Okey. Ada isu. Azwar nanti saya jawab awak punya mesej ya sebab dah Okey. ambil nama buku tu ya yang awak dah pilih tadi tu. Bahasa Inggeris. Tak apalah, awak translate ke dalam bahasa Melayu. Buku bahasa Tamil pun tak apa. Asalkan awak boleh translate dia jadi bahasa Melayu, okey lah. Okey. Tapi kalau saya faham, but then you boleh ambil quotation dia macam menurut buku itu dalam bahasa Inggeris ayat kan, menunjukkan kamu buat kajian literature. Okey? Baik, kita sambung dengan perang yang berlaku bukan di negara kita, tetapi perang yang berlaku di Asia Pasifik. Ya, kalau ada buku, buka surat 64. 3.4. Boleh nampak? Dinesh, boleh nampak Dinesh? Amirah ada tak dalam ni? Punya screening ke? Saya dah share screen. Saya ada. Amirah ada kan? Emily yang tak ada kan? Dia apa dia Dinesh? Emily tak ada ya? Okey. Cikgu sekarang boleh nampak cikgu. Boleh nampak. Okey, thank you. Okey, jadi kita tengok adalah masih lagi konflik dunia ya. Semalam cikgu telah menyatakan ya perang dunia berlaku 2 kali. Pertama adalah perang dunia yang pertama lah ya, dan yang kedua ialah perang dunia kedua. Apa yang berbeza antara perang dunia pertama dengan perang dunia kedua ni? Apa yang berbeza? Kita nak tahu antara perang dunia satu dengan perang dunia yang kedua. Mary Ann? Okey, Melissa. Ada jawapan. Kita buka kepada semua. Siapa yang tahu apa beza antara perang dunia satu dengan perang dunia yang kedua? Itu cikgu dah cakap lah. Ya. Azurin, apa beza antara perang dunia satu dengan perang dunia dua? Ya. Bezanya? Cikgu Wani nak jawab. Okey, jawab. Jika I cannot see ya, bila saya dah buka tu. Dalam negara Eropah, kedua berlaku di dua bentuk. Okey, baguslah tu. Saya dah dengar jawapannya. Perang yang pertama tu dia berlaku hanya di Eropah. Sedangkan perang dunia yang kedua tu dia berlaku di seluruh dunia.
Okey. Baik. Jadi kita nak lihat hari ini perang yang berlaku di Asia Pasifik. Ya, semalam kita melihat perang yang berlaku di Eropah. Bagaimana dua kuasa besar telah bergabung. Ya, siapa dua kuasa besar yang mewakili kuasa paksi tu? Siapa? Rinisha? Siapa dua kuasa besar yang mewakili kuasa paksi tu? Itali dengan Jerman, Cikgu. Itali dengan Jerman, ya. Okey, bagus. Kita lihat sekarang. Banyak kali nak lihat, tak lihat juga kan. 3.4. Okey. Jadi perang yang berlaku di Asia Pasifik, ya, diketuai oleh Jepun. Kalau perang di Eropah itu diketuai oleh Jerman dan juga Itali, di Asia Pasifik perang itu diketuai oleh Jepun. Ya, dan kenapa Jepun boleh terlibat dalam perang dunia kedua ini? Ya, kenapa dia boleh terlibat dalam perang? Sebab yang pertama ialah dasar peluasan kuasa Jepun. Yang kedua, Jepun dikenakan sekatan ekonomi. Yang ketiga, rancangan penaklukan wilayah di selatan. Okey. Apa sebab berlaku dasar peluasan kuasa ini? Kita lihat pada masa itu di Jepun, ya, mereka telah berkembang dari segi ekonominya, telah berkembang revolusi perindustrian, dan revolusi perindustrian ini, ya, memerlukan bahan mentah. Ya, jadi Jepun telah dimodernkan pada masa oleh sekejap, ya, dia dah hang-hang dah. Okey. Pertama, oleh keperluan perindustrian Jepun yang terbaru, ya, 5 Pasifik kepulah kuasa tentera Asia, dan mereka ingin menjalankan imperialisme di Asia Pasifik. Imperialisme bermaksud perluasan kuasa. Ya, jadi Jepun sebagai kuasa tentera, dia ingin meluaskan kuasa di Asia Pasifik. Okey. Terusnya kita lihat, inilah dia pembaharuan yang dilakukan oleh Meiji. Ya, pembaharuan oleh Meiji ini telah memodernkan Jepun dari segi industri. Ya, Jepun muncul sebagai sebuah negara industri, dan apabila dia negara industri, ya, dia memerlukan banyak bahan mentah. Okey, dan pada masa yang sama Jepun memiliki kuasa ketenteraan setanding dengan kuasa barat yang lain, kerana Meiji ini telah membawa banyak pemodenan, mengukuhkan ketenteraan di Jepun. Okey, jadi Jepun sekarang kerana inginkan bahan mentah dalam industrinya,
dan ingin juga menguji tenteranya, hebat tak hebat tenteranya, dia mengambil keputusan melakukan dasar imperialisme atau dasar perluasan kuasa. Okey, faktor dia adalah pertama ni keperluan ni kita dah cakap tadi ya. Okey. Pada akhir abad ke-19 kita lihat Jepun muncul sebagai kuasa industri dan dia kurang mahu bergantung dengan negara barat ya. Jepun tidak mahu bergantung kepada negara barat kerana melihat dia sebagai satu kuasa yang juga hebat ya. Jadi di sini Jepun memerlukan wilayah baru ya untuk membekalkan Jepun dengan bahan mentah. Jepun sendiri tak ada bahan mentah tapi dia telah membuka banyak industri. Jadi industrinya itu memerlukan bahan mentah. Jadi dia terpaksa mencari. Bukan saja mencari tetapi merampas. Ya. Jadi untuk selain daripada bahan mentah, Jepun juga ingin meluaskan pasaran barangan Jepun. Sebab industri dah banyak, kalau dia jual hanya dalam negara Jepun, barang itu tak habis jual lah ya. Macam awak kalau buat jualan untuk kelas, awak jual pada 4 azalea sahaja, tentulah tak habis jual sebab kuasa beli sikit kan. Jadi kalau awak boleh jual dalam satu sekolah, maka barangan yang awak jual tu pasti habis cepat. Laku dengan cepat ya. Okey, jadi di sini Jepun nak cari pasaran lah, nak cari kawasan baru untuk dia jual barang dia ya. Jadi sebab pertama dia jadi kuasa industri, macam mana dia jadi kuasa industri, dia telah melakukan banyak pemodenan dan pemodenan telah dilakukan oleh Meiji. Ya, jadi bila Meiji mengambil alih pemerintahan di Jepun, ya, Jepun telah muncul menjadi satu kuasa tentera yang sangat kuat. Ya, mereka ada angkatan tentera yang moden, ya, dan pada masa itu Perdana Menterinya dia handsome kata handsome, awak nilai sendiri ya. Hideki Tojo ya sebagai Perdana Menteri Jepun dan dia adalah seorang tentera ya. Dan tentulah dia mempunyai hasrat atau cita-cita apabila Tojo ini menjadi Perdana Menteri, beliau telah mengheret Jepun ni maksud dunia awak ni nak ambil sebagai sebuah negara industri dan Jepun mempunyai kekuatan tentera untuk melakukan dasar perluasan kuasa, dasar penaklukan, dasar imperialisme. It's the same meaning. Ya, perluasan kuasa, penaklukan, imperialisme ni sama je maksud dia. Okey. Dalam masa yang sama, Jepun telah membawa satu order baharu bagi Asia. Ya, order baharu ini adalah tindakan Jepun ya di Asia Timur, yang mana order baru ini merujuk kepada gabungan Jepun, Korea, China dan Manchuria. Ya, jadi order baru ini ingin dikembangkan ke seluruh Asia. Jadi dalam order baru ini, Jepun mahu menggabungkanlah kawasan-kawasan ini. Ya. Dan dasar luar Jepun di bawah tentera adalah nak mengembangkan kuasa Jepun, nak mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme Barat. Ya, jadi dia kata kami datang untuk bebaskan kamu semua. Tapi
kita tak sedar dia datang, dia pula tawan kita, ya. Jadi nak menyingkirkan kuasa barat, Order Baharu ni adalah merujuk kepada rancangan nak menghalau kuasa barat, ya, dan menganjurkan perkongsian kuasa, kekayaan yang lebih adil bagi negara Asia, ya. Jadi orang yang tak faham pada masa tu, dia anggap wah Jepun very good, ya. Jepun nak bantu kita nak halau kuasa barat yang ada di negara kita, ya. Kalau orang yang tak belajar sejarah, dia akan repeat kesalahan itu. Contohnya yang berlaku di Filipina, ya. Jose Rizal dia cuba nak halaukan Sepanyol, ya. Tapi dia kemudian telah ditangkap. Pemimpin berikutnya tu telah minta bantuan daripada Amerika. Akhirnya Filipina telah ditakluk pula oleh Amerika. Jadi kalau kita pada masa tu memang kita mengharapkan seseorang membantu kita, ya. Tanpa berfikir panjang ni kita dah beri sokongan kepada Jepun dengan anggapan wah Jepun ni adalah penyelamat kita daripada kuasa barat, ya. Siapa yang ada datuk ni lahir di zaman Jepun atau moyang, bolehlah tanya seronok tak seronok berada di bawah Jepun. Okey, jadi kita lihat di sini dengan kuasa tentera yang ada, Jepun telah melakukan dasar peluasan kuasa, ya, dalam tahun 1910 kita dapati Jepun telah menguasai Korea. Ni hajat dia nak membentuk Order Baharu tadi kan. Jadi dia telah menyerang Korea. Tahun 1932 Jepun menyerang Manchuria. 1937 Jepun menduduki China dan 1941 Jepun menduduki Indochina. Bila ini berlaku, barulah kuasa bersekutu ada tindak balas. Mereka dah risau tengok Jepun ni makin banyak kawasan yang dia kuasai. Sedangkan kuasa bersekutu pada, dia tak sangka pula satu kuasa lagi muncul dekat Asia. Ya, siapa dia tentera bersekutu ni? Tadi kuasa paksi saya dah tanya. Sekarang saya nak tanya kuasa bersekutu. Siapa dia dalam kuasa yang paham saya dah cakap? Pak Azalia, siapa nak jawab? Ni dia kat sini Itu kuasanya dia ya. Okey. Kuasa Amerika, Perancis, Britain dan Rusia. Ya. Jadi bila Jepun ni meluaskan kuasa macam ni hebat, maka kuasa bersekutu ni tak ada pilihan. Dia nak berperang di Eropah. Jadi dia terpaksalah mengambil tindakan mengadakan sekatan ekonomi terhadap Jepun. Ya, maksud sekatan ekonomi ialah menghalang Jepun memperolehi bahan mentah untuk industri dan operasi perang. Makna orang tak boleh jual barang dengan dia. Ya, jadi pada masa ini Jepun rasa susahlah sebab dia nakkan bahan mentah tetapi dia telah dikenakan sekatan ekonomi. Ya, membekukan semua harta milik Jepun di wilayah yang dikuasai oleh British, Amerika Syarikat dan Belanda. Jadi dia tak boleh dapat bahan mentah kerana dia dikenakan sekatan ekonomi. Tapi Jepun bukanlah orang yang mudah give up. Ya, dia tidak mudah berputus asa. Dia teruskan juga hasratnya itu ya. Jadi akibat sekatan ekonomi itu Jepun telah merancang satu serangan ke atas Asia Tenggara. Why Asia Tenggara? Because Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah. Ya. Seperti biji timah, getah, boksit, petroleum.
Jadi itulah sebab Jepun datang ke negara kita, iaitu Asia Tenggara khususnya. Jadi adakah Jepun datang nak membebaskan kita? Di sini kita sudah nampak tembelang Jepun. Tahu tak tembelang? Rupa sebenar Jepun. Jadi Jepun bersedia untuk rancangan penaklukan wilayah selatan ini, iaitu Asia Tenggara. Jerman menghantar pakarnya ke Jepun. Jerman pula nampak, oh ni peluang yang baik ni. Jerman pun hantar pakar dia ke Jepun nak mengkaji serangan Jepun ke atas wilayah selatan. Kemudian bantu pula dalam industri membuat kapal terbang di Jepun. Maka 3 kuasa sekarang telah bersatu, iaitu Jepun, Jerman dan Itali. Jadi Jepun diminta kamu Jepun pergi bahagian Asia ni, Asia Pasifik, biar kami Jerman dengan Itali ni serang Eropah. Jadi itu sebab perang meletus di seluruh dunia. Kerana ketiga kuasa ini telah bercantum dan menjadi satu kuasa yang sangat kuat, iaitu kuasa faksi. Okey? Dah hang video ni. Okey, bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ialah bila Jepun menyerang melalui laut, udara dan darat. Tindakan Jepun nak menyerang tanah Melayu bila dia nak serang tanah Melayu, ada masa mohon tonton filem Pearl Harbor. Saya kalah jangan menyerang dan sebut tidak teliti hari di Asia 8 Disember 1941. Boleh lihat peta sekali di muka surat 66. Pendaratan Jepun di Kelantan. 8 Disember Jepun juga menyerang Pearl Harbor. Okey, Jepun mendarat di Pulau Guam. Tengok peta Pearl Harbor dekat mana. Miri 16 Disember. Tengok masa dia, pendek je. Dan ni 1 hari ni dalam dia boleh menguasai. Dan begitu hebatnya Jepun ni dalam masa 6-5 hari sahaja. Okey. Kemudian Jepun mendarat di Filipina. Pulau Wake jatuh dalam serangan kedua Jepun. Hong Kong menyerah kalah. Hong Kong ni kawasan milik Britain Manila pula dikalahkan. Amerika Syarikat pun kalah ni. Manila ni Filipina Jepun menakluk Burma. Britain pun kalah dekat sini. Jepun menguasai Sandakan di Sabah Singapura dikalahkan 15 Februari dan Jepun mengebom Darwin, ini Australia dan 27 Februari Jepun melakukan pertempuran di Laut Jawa dan Jepun mengalahkan Belanda di situ tentera bersekutu. Dan Jepun akhirnya menyerang Jawa pada 28 Februari 1942. Tengok dia tak ada rasa letih dekat je masa dia berperang ni Cukup hebat tenaga yang mereka ada. Kita tenaga tak sehebat mereka. Walaupun Jepun ni kecil je dari segi saiznya banding dengan orang Cina di
Hai semua. Kata hai semua. Assalamualaikum. Good morning. Salam sejahtera. Yo. Minta maaf ya sebab internet saya disconnected. Okey, ada soalan tak awak nak tanya? Ada soalan? Semua senyap je. Anda faham ke tidak? Dia kalau nak faham dia kena baca. Lepas cikgu terang dia kena baca. Kalau tidak memanglah awak susah nak faham ya. Okey, nampak ke sharing? Tak. Nampak ya? Sekejap ya. Okey, sekarang nampak ke? Nampak cikgu. Nampak. Nampak cikgu. Okey. Okey, thank you. Okey, jadi berdasarkan masa Tokyo ni masa di Tokyo pagi lah. Ya. Kita pun pagi juga, jarak dengan masa itu tak beza sangat ya. Okey, pada jam 2.15 pagi Jepun telah mendarat ya pada tarikh 8 Disember Jepun telah mendarat di pantai Kuala Pak Ahmad yang terletak di Kota Baru. Okey, 3.25 pagi serangan terhadap Pearl Harbor dan pada 4 pagi Jepun telah mendarat di Singora, Thailand. Pada masa Jepun mendarat di Thailand ni lah ya, kalau Thailand memberi sekatan, mungkin Jepun lambat masuk ke negara kita tapi Thailand pun dia nak kekalkan kemerdekaan negara dia jadi dia bagi saja laluan masuk Jadi sini menunjukkan Thailand tidak ada semangat setia kawannya. Dia pentingkan keselamatan negara dia lah, tak fikirkan negara orang lain ya. Walaupun kita bersempadan dengan dia ya. Okey. Boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Jadi ni gambar semalam kan kalau awak tengok saya bagi ni. Sebab saya pula tak nampak apa-apa. Laptop saya dah jam. Nampak gambar apa? Gambar 3 pemimpin gambar 3 pemimpin kuasa besar ni. Ya, iaitu Joseph Stalin ni, Presiden Franklin Roosevelt ya, dan Winston Churchill. 3 ni menjadi satu kuasa besar yang dipanggil tentera bersekutu. Lawan dengan 3 kuasa besar yang lain. Siapa satu lagi kuasa tadi saya cakap?
Siapa lagi satu kuasa yang saya cakap? Dahsyatnya saya punya komputer tak mau ini. Okay, so sorry about that. Okay. Ada soalan tak sampai situ, sampai perang Asia Pasifik itu? Ada soalan? Kalau tak ada saya tanya. Namakan penggalan tentera Amerika Syarikat yang hebat di Lautan Pasifik. Apakah nama pelabuhan Amerika Syarikat yang kuat di Lautan Pasifik? Tadi suruh tonton movie lah. Ya, apa nama pelabuhan itu? Ni banyak 4 Azalia ni dia letak gambar pun tak nampak ni ha. Apa dibuat saya pun tak tahu. Ni siapa ni? Hema, tolong jawab. Hema, tolong jawab apa ni nama pelabuhan yang hebat tu? Amerika Syarikat, kepunyaan Amerika Syarikat. Cikgu saya. Ya, apa namanya? Mary Ann, bagus. Apa namanya Mary Ann? Pearl Harbor. Bagus ya, nanti Mary Ann tengok movie ya. Okey, bagus. Pearl Harbor. Nanti jangan lupa tengok movie ya untuk filem Pearl Harbor. Okey, soalan seterusnya. Berikan 2 sebab ya, 2 sebab kenapa Jepun ingin menguasai Asia Pasifik. Saya nak 2 je, tadi saya bagi 3. 2 sebab Jepun ingin menguasai Asia Pasifik. Cikgu. Cikgu saya. Ya. Cikgu saya. Untuk memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan. Ya, saya tunggu jawapan. Saya tapi tak cakap pun tu. Rakan jawab. Mari. Okey, dalam keperluan ekonomi dia tu kan, apa yang dia perlukan? Untuk memenuhi keperluan ekonomi tu apa yang dia perlukan? Ya, Azwa. Lenguh dah saya duduk dari pagi ni. Tanya-tanya saya sendiri jawab. Pak Azalia ni senyap je dia. Memang Wati sudah left. Tak boleh dengar? Okey. Saya tanya, apabila Jepun ingin meluaskan kuasa ekonominya, apa yang Jepun sangat perlukan? 2 benda dia sangat perlukan dalam ekonomi. Okey, satu lagi. Bagus. Petroleum. Biji Tadi timah. saya cakap pasal
Tadi saya cakap pasal nak jual barang kan? Empat Azalia nak jual kat dalam kelas Empat Azalia je saya kata kan? Apa dia? Mula dengan P. Petroleum. A. Police. PA. S. PAS. Dan habis kataan. TASA. R. A. Perang ke cikgu? Pasaran lah, mana pula pasar raya. Ya, pasar raya tak ada masa tu pun. Ya, jadi mereka perlukan pasaran ya. Tadi kan saya bagi contoh, saya kata Empat Azalia nak jual barang. Kan, tak cukup kalau dia hanya jual dengan Empat Azalia, dia mesti nak menguasai satu sekolah baru dia dapat hasil yang banyak kan. Okey. Apa dia tujuan Jepun dalam kedatangan Jepun ni, apa tujuan dia datang ke Asia? Ke Asia sebenarnya. Dalam order baru dia tu, apa yang dia cakap? Dalam order baru, ya, apa yang mereka inginkan? Jepun nak apa sebenarnya? Jepun bagi janji kan? Janji apa? Janji manismu. Apa janji Jepun? Perjanjian Pakatan Tiga Negara. Cubaan yang baik. Jepun dalam order baharu, dia janji nak bawa apa? Nak bagi kita apa? Kekayaannya lebih Nak menyingkirkan, nak halau siapa? imperialis barat. Nak halau siapa? Kuasa barat. Kuasa barat. Imperialis ya, mereka nak halau dia ya, dan nak ambil kekayaan ya. Itulah keadaan yang berlaku. Okey. Siapa yang telah datang, kuasa mana yang telah datang ke Jepun ya, yang memberikan tunjuk ajar tentang kepakaran nak menyerang Asia ni? Siapa yang datang? Kuasa mana yang datang ke kuasa mana? J. Bukan Jaya Jasko. Kuasa mana yang datang ke Jepun? Dia telah datang, dia hantar kepakaran dia untuk Jepun ni. Kuasa Jerman. mana yang datang? Jerman. Mula dengan Jepun lah. Jerman. Bagus. Okey, kita berhenti di sini untuk beri laluan bagi awak membuat latihan objektif sahaja. Dan satu latihan di dalam Google Form. Ya, tak banyak, 4 soalan saja. Okey, buatlah sebelum tengah malam tu hantar. Boleh? Dan sambung dengan kajian kes. Kita berhenti di sini sehingga kita berjumpa lagi esok. Esok. Okey, hari Khamis. Baik. Bye-bye.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Sama.